Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-muqaddimah ya'ti al-ma'ani min kalimat al-ma'na yamkunu fahma tabi'ah al-ma'ani fi az-zahn wa min al-amsalah ala tabi'ah al-ma'ani fi al-bashar al-istima' faman al-mafhum sama'uhu bil-azan sama'a zalika min tabi'ah al-ma'ani tabi'ah al-ma'ani mawjudah fi jawhar al-munzil al-azli inna sifatul basra allati nurbituha ma'allah subhanahu wa ta'ala hiya sifatul rawiyah dunu al-istiqdam maqallah al-ain wa hadha ya'ni anna Allah subhanahu wa ta'ala la yuril bil-ain al-majra wallahu subhanahu wa ta'ala la yura min khilal al-madu idza kana al-amru kazalik fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yara kama tara al-makhluqat la yastati'u al-makhluq rawiyah ma idza kana laysa ladayhi maqal al-uyun hatta law kanat hunaka maqal al-uyun walakin maqal al-uyun talifah fahuwa aidan la yastati'u ar-rawiyah wa hatta law kanat maqalla ainuhu ghairu matardah walakin laysa ladayhi wasata du'un fa innahu la yastati'u ar-rawiyah aidan lakin Allah subhanahu wa ta'ala yastati'u an yara duna istikhdam maqalla al-uyun wa biduni ad-daw. Maksudnya al-ma'ni berasal daripada perkataan makna. Sifat makna dapat difahami dalam fikiran. Contoh sifat makna pada manusia ialah mendengar. Memang boleh difahami mendengarnya dengan telinga. Mendengar itu adalah dari sifat makna. Sifat makna wujud dalam zat Tuhan yang azali lagi. Kualiti penglihatan yang kita sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kualiti melihat tanpa menggunakan biji mata. Ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat dengan mata kasar dan Tuhan yang Maha Kuasa tidak melihat melalui cahaya. Jika demikian keadaannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat sebagaimana yang dilihat oleh makhluk. Makhluk tidak dapat melihat jika ia tidak mempunyai berbola mata. Kalau ada biji Summa as-sam'u huwa sadisu sifat min sifatillahi ta'ala wa qad wasfullah subhanahu wa ta'ala nafsuhu bi annahu sami' fi aksari min ayah wa min kalamillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير من سورة Al-Mujadalah ayat 1. Maksudnya as-sam'u ni ialah sifat ke-6 daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah menyifatkan dirinya itu bahawa dialah maha mendengar dalam lebih daripada satu ayat. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang membantahmu tentang suaminya, lalu mengadukan halnya kepada Allah dan Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Daripada surah Al-Mujadalah ayat 1. Bimithli faqad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bi annahu yastami' qala liman rafa'u aswatihim fi salah ya ayuhan nas arba'u ala anfusikum fa innakum la tad'un wala aiban innahu ma'akum annahu sami'un qarib. Riwayah Bukhari wa Muslim. Maksudnya begitu juga Rasulullah telah menyifatkan Allah dengan sifat mendengar. Baginda juga telah bersabda kepada mereka yang mengangkatkan suaranya ketika berdoa dengan katanya, wahai manusia,
insafilah kamu. Sesungguhnya kamu bukanlah menyeru Tuhan yang tuli, tidak juga yang ghaib. Dia maha mendengar dan juga maha dekat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa alaihi fa innal ulama yazkurun tabi'ah sama'ullahu ta'ala kat tabi'ah azaliyah wa qa'imah ala jawhirillah ta'tamidu ala yasma'u aw kullu ma huwa summa bihadza tabi'ah yahsulu ala al-yaqinil hakiki. Justru juga ulama juga menyebut tentang sifat mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu sifat azali, berdiri pada zat Allah, dan ia bergantung dengan benda yang didengar atau semua yang ada. Lalu dengan sifat itu dia mendapat kepastian sebenar-benar. Wa kama ra'ayna fa innal ulama yuwassun bima jaa bid-dalili sawa kana Quran aw hadis la yunaqashun haqiqah tabi'ah al-istima' lianna hadzal amru la ya'rafu illa Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita lihat, ulama juga menetapkan sesuatu perkara yang dibawa oleh dalil, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Mereka tidak membincangkan hakikat sebenar sifat mendengar, kerana perkara ini tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Basir. Al-Basir huwa min asma'ul husna. Al-Basir adalah salah satu daripada nama-nama Allah yang bermaksud penglihatan. Maknahu huwa alladhi ahata basaruh bijami'in al-mubasarati fi aqtaril ardi was samawat. Maksudnya ialah dia yang meliputi penglihatannya dengan segala yang nampak di negeri-negeri, di bumi dan di langit. Alladhi yara jami'al mubsirat wa yubsira kulla shay'in wa indaka wa sigar inna hafi wa tankashifu indahu kamalan na'utul asya. Dia yang melihat segala pandangan dan melihat segala-galanya walaupun kecil dan tersembunyi, dan sifat-sifat yang sempurna dari sesuatu dinyatakan kepadanya. Hal ini bermaksud Allah adalah maha melihat segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Man alima anna Allahu yara'ahu ahsana amalihi wa ibadatihi wa khasha'a fiha fakana minal muhsinin. Sesiapa yang mengetahui bahawa Allah melihat amal dan ibadahnya yang terbaik dan merendah diri dalam beribadah, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Al-khabiru bil-ibadi wa awhawlihim wa af'alihim wa biman yastahiqqul hidayata wa man yastahiqqul dalalah. Wallahu basirun bil-ibad. Al-alimu bi khafaya amrihim. Allah adalah yang maha mengetahui tentang hamba-hambanya, persekitaran mereka dan perbuatan mereka, dan yang berhak mendapat petunjuk dan yang berhak memberikan kesesatan kepada mereka. Allah adalah pencipta yang mengetahui segala-galanya tentang hamba-hambanya. Walhal perbuatan mereka itu sudah ditutup dengan rapi, dan Allah lah yang maha memberi petunjuk dan menyesatkan mereka. Lilus sam'i wal basari as-sam'iyul ayatu wal ahadith kaqawlihi ta'ala wa huwa as-sami'ul basir, surah Al-Ashura, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'dadi asma'il husna as-sami'ul basir wa huwa fi hadithin akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanah. Dalil bagi pendengaran penglihatan ialah ayat-ayat hadis
dan ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa huwas samiul basir, surah Al-Ashura. Dan Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayatnya yang berbunyi, as-sami'ul basir. بعد ذلك أود أن أخبركم بالمشاكل التي تظهر اليوم. Maksudnya, seterusnya saya akan merungkaikan perbincangan masalah yang berlaku pada hari ini. Kebiasaannya, permasalahan yang selalu timbul pada hari ini adalah orang mempertikaikan bahawasanya Allah itu bersifat ataupun tidak. Sebelum timbulnya masalah ini, umat Islam telah meyakini bahawasanya Allah itu bersifat azali tanpa mempertikaikan keberadaan sifat-sifat Allah tersebut. Untuk mudah difahami, ada setengah manusia yang mempertikaikan sama ada Allah ini bersifat ataupun tidak. Tetapi berbeza dengan umat Islam. Umat Islam telah meyakini bahawa Allah ini mempunyai sifat. Sebab itu tidak berlakunya permasalahan atau pertikaian antara satu sama lain. Macam mana cara kita untuk menyelesaikannya? Wa awalan nahnu nu'minu anna Allah awalan wa innahu mawjud qabla kulli syai'in wa la yasbiqu syai'an fi ayyi waqtin min al-aziminati al-mawjudah wa laysa bishakilahu bidayah. Yang bermaksud kita meyakini bahawa Allah itu maha dahulu. Yang bermaksud Allah ada sebelum segala sesuatu berlaku dan tidak didahului, tidak ada sesuatu waktu dan waktu-waktu yang ada dan wujudnya ada awalnya. Mudah difahami, kita hendaklah meyakini bahawasanya Allah itu wujud sebelum semua kejadian yang kita nampak pada hari ini berlaku. Sama ada kejadian matahari, kejadian bumi, kejadian alam semesta. Apabila kita meyakini bahawa Allah itu wujud sebelum semua kejadian itu berlaku, maka tidak berlakulah percanggahan masalah yang berlaku pada hari ini. Wa athani yujibu an nu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu tabi'ati al-qadim. Ay Allah subhanahu wa ta'ala kanat mawjudah mazi zaman ba'id. Yang bererti kita wajib meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat qadim, yakni Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah sejak dulu. Sama seperti yang saya bagi tahu tadi, apabila kita meyakini bahawasanya Allah itu ada sejak dulu, Allah itu bersifat qadim, ada sejak dahulu. Sebelum berlakunya bumi ini, sebelum terciptanya alam semesta ini, sebelum adanya malaikat, sebelum adanya syaitan, Allah itu telah ada sejak dahulu. Apabila kita meyakini bahawasanya Allah bersifat qadim, ada sejak dahulu, maka tidak berlakulah percanggahan ilmu. Semua permasalahan yang berlaku pada ini tidak akan berlaku. Itu sahaja daripada saya. Syukran. Akhirul kalam fil khutami nahnu kal muslimina yajibu an nu'minu bi tabi'ati ma'na Allah huma as-sam'u wal basir. Akhir kata, kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim hendaklah percaya terhadap dua sifat Allah, iaitu as-sam'u dan al-basir, iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Ini kerana terdapat banyak faedah sekiranya seseorang mukmin itu beriman terhadap sifat Allah ini. Contohnya seperti seseorang itu terhindar daripada melakukan sebarang maksiat. Hal ini kerana dia percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan dia akan berasa takut untuk melakukan sebarang maksiat. Kesannya, seseorang itu hidup dalam suasana yang aman dan harmoni, terhindar daripada melakukan sebarang maksiat. Sekian, terima kasih.